Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita sambung sedikit. Kita sambung lagi bacaan kitab Bahrul Madid dari petang tadi. Kita sambung pada perkara 72. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masalah kencing duduk dan hukumnya adalah kencing duduk itu satu tabiat yang dipuji oleh syarak, dan ialah tabiat orang berbiadab. Ialah tabiat orang berbiadab dan mempunyai maruah. Maka demikianlah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebersih-bersih perangai. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, perbuatan kencing duduk itu adalah perbuatan tabiat orang yang disebut di sini berbiadab. Kalau kita biadab ni kurang ajak. Biadab ni kurang ajak kan? Betul tak biadab itu di situ? Berbiadab, betul? Beradab. Tapi ni nampak macam ada ya. Ada ya kan? Yang Rumi dia tulis biadab, beradab. Kalau di sini tulis yang ba ya alif dal ba, orang berbiadab. Orang hari ni biadab tu kurang ajar. Tapi kalau berdasarkan buku kitab ni, biadab tu menunjukkan beradab. Wallahu a'lam. Dan demikianlah Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah menggambarkan kemurnian adab Rasulullah SAW, sebersih-bersih perangai yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkara ni tuan-tuan, bila kita tahu demikian hakikat Nabi SAW, maka dia mendorong kita bagi orang yang mengaji ini untuk berusaha berakhlak dengan akhlak yang mulia, supaya kita berusaha beradab dengan adab yang tinggi. Itu yang boleh kita ambil daripada perkataan Syekh Idris Al-Marbawi ini. Kemudian kata dia lagi, dengan dalil hadis di dalam masalah 71, kata Siti Aisyah, tiada pernah Nabi kencing berdiri. Kenapa kita kata kencing duduk itu merupakan adab yang paling tinggi, perangai yang paling mulia, akhlak yang paling elok? Kerana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi SAW sama sekali tidak pernah kencing berdiri, menggambarkan kencing berdiri itu sesuatu yang tak elok. Dan disuruhnya mengerjakan kencing duduk pula, sebagai kata Tirmizi, telah datang riwayat yang dhaif. Ada perintah supaya kencing secara duduk, akan tetapi hadis itu hadis yang dhaif. Akan bahawasanya Nabi menyuruh kencing duduk, demikian bunyinya. An Umar qala ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman ba'du. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, katanya telah melihat akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Maksudnya Nabi pernah melihat Umar bin Al-Khattab kencing dalam keadaan berdiri. Maka sabdanya, yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Umar, jangan kencing berdiri kemudian daripada itu. Selepas daripada ini, wahai Umar, jangan lagi kamu kencing berdiri. Hadis ni merupakan hadis larangan dari kencing berdiri. Akan tetapi Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Hadis ini lemah. Sebab tu nanti kita akan tengok sebahagian ulama mengatakan kencing berdiri ni hukum dia harus, tak apa, terutamanya mazhab Malik. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Kita akan tengok selepas ni. Perkara yang 73, masalah kencing berdiri dan hukumnya. Lalu Syekh Idris Al-Marbawi sekarang ni dia nak terang apa hukum kencing berdiri. Kata dia adalah kencing berdiri itu, kata ulama, makruh, yakni ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan kencing berdiri itu hukumnya makruh. Apa yang dimaksudkan dengan makruh? Iaitulah ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluh. Apa-apa yang diberi pahala jika meninggalkannya dan tidak diberi dosa jika melakukannya. Itu makruh. Maka kencing
Berdiri ini kata ulama, yang ulama dalam mazhab Syafi'i, hukum dia makruh melainkan kerana uzur seperti sakit pelipat atau apa tu? Atau melampau-lampau gemuk, atau tempat kencing itu bersepah dengan najis, atau kerana di tengah-tengah air. Maknanya ada asalnya di sisi para ulama mazhab Syafi'i, kencing berdiri itu hukum dia makruh melainkan jika ada keuzuran. Antara keuzuran yang disebutkan di sini iaitulah antaranya orang yang terlampau gemuk, tak boleh dia nak berdiri. Dia terpaksa, tak boleh dia nak duduk, dia terpaksa berdiri, maka ketika itu tidak ada lagi hukum makruh. Demikian juga jika tempat yang dia nak buang air kecil tu terlampau kotor, dia tak boleh nak duduk, dia terpaksa kencing berdiri, maka pada ketika itu tidak ada hukum makruh. Maka makruh itu ialah karahah tanzih jua, bukannya karahah tahrim. Ini perkataan yang popular digunakan oleh mazhab Hanafi. Makruh dalam mazhab Hanafi terbahagi kepada dua. Pertama makruh tanzih, kedua makruh tahrim. Yang dimaksudkan dengan makruh tanzih adalah makruh lah, makruh yang kita faham. Siapa kalau buat tak mengapa, jika ditinggalkan berpahala. Itu makruh. Makruh dinamakan sebagai makruh atau makruh tanzih. Satu lagi makruh tahrim. Makruh tahrim ni bukan makruh. Makruh tahrim ni adalah haram. Kalau bahasa kita haram. Tapi Syekh Idris Al-Marbawi dinyatakan di sini hukum makruh yang dimaksudkan bagi orang yang kencing berdiri tanpa ada keuzuran iaitulah makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Yang ini makruh lah, bukan haram. Kerana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adatnya, yakni adat baginda, kebiasaan baginda berkekalan di dalam kencing duduk. Lihat masalah 77. Kemudian, dan lagi pula kencing berdiri itu kelakuan orang yang tiada biadab. Nampak? Dia tulis apa? Adab ke apa? Biadab. Sebab tu saya kata kelakuan orang yang tiada biadab. Maksudnya biadab tu bermaksud beradab. Kata dia, kencing berdiri itu kelakuan orang yang tiada biadab, bertabiat huduh. Dengan kerana itu berkata Tirmizi, sungguhnya diriwayatkan orang daripada Abdullah ibnu Mas'ud, katanya anna minal jafa, ni saya ingat. Minal jafa, kalau dia tak titik tak jelas tu, bermakna kena letak titik tu. Dia macam ha tapi sebenarnya jim. Inna ni saya ingat, inna minal jafa. Inna minal jafa an tabula wa anta qa'imun. Hadis. Dia letak balik tak? Dalam buku Rumi dia letak balik. Inna kan? Inna minal jafa. Betul? Inna minal jafa an tabula wa anta qa'imun. Yang ada kitab Jawi dia letak baris. Yang bermaksud bahawasanya setengah daripada tabiat kasar. Betul, jafa. Setengah daripada tabiat kasar dan huduh dan tiada mempunyai adab, bahawa engkau kencing pada halnya engkau berdiri. Maknanya yakni dalam keadaan berdiri, termasuk di dalam perbuatan kasar dan huduh. Ini perkataan siapa ni? Perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Dan atas harusnya itu telah khilaf ulama akan sebagai khilaf yang panjang. Adapun hukum kencing berdiri harus, sebahagian kata makruh, sebahagian kata harus, ada khilaf yang begitu panjang di kalangan ulama. Babur rukhsah fi dhalika, kata dia, perkara yang ke-74, bab mengharuskan pada demikian itu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu disebutkan kencing duduk itulah kencing yang baik dikerja akan dia. Yang paling baik sekali adalah kencing duduk. Apa bukti kita dalam kita nak mengatakan kencing yang paling baik sekali adalah kencing dalam keadaan duduk? Iaitulah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, tidaklah pernah Nabi SAW kencing berdiri. Sesiapa yang berkata kepada kamu, Nabi pernah kencing duduk, fala tusaddiqunah, jangan kamu sama sekali mempercayai dia.
Perkataan Aisyah ni menunjukkan dalam kebiasaan perbuatan Nabi, baginda bila nak kencing, baginda akan kencing secara duduk, dan tentulah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang paling baik. Contoh yang dilakukan oleh Nabi adalah contoh yang paling baik sekali untuk kita ikuti. Kerana itu kata para ulama, yang paling baik sekali adalah kencing dalam keadaan duduk. Maka sekarang hendak menerangkan hadis yang datang menyebutkan Nabi ada kencing berdiri. Dalam masa yang sama ada pula hadis yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Aisyah isteri Rasulullah. Aisyah sebut perkara sedemikian, siapa yang cerita kepada kamu Nabi kencing berdiri, kata Aisyah, jangan kamu mempercayainya. Maksud perkataan Aisyah iaitulah kebiasaan perbuatan Nabi di dalam rumah. Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri, lalu Aisyah bagi tahu sedemikian. Tetapi ternyata ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi berkaitan dengan perbuatan Nabi di luar rumah yang menunjukkan, yang membuktikan Nabi pernah kencing berdiri. Ini kata Syekh Idris Al-Marbawi. Kemudian kata dia, iaitu dengan apa? Ha alif sin waw nga, kaf waw ha nya. Apa dia? Dia terima apa Rumi ya? Berdiri iaitu dengan, ada tak? Ni macam sungguhnya ni, tapi ha alif tu apa dia tak tahu. Ha alif tu tambahan kot. Terlebih kot. Saya nak ceritakan tersilap maksudnya. Iaitu dengan sungguhnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan satu hadisnya. Demikian bunyinya. An Hudzaifah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala 'alaiha qa'iman fa'ataituhu biwudu'in fadhahabtu liata'akhkhara anhu fada'ani hatta kuntu 'inda 'aqibihi. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Hudzaifah, sahabat Rasulullah, Hudzaifah ibn Yaman, bahawasanya Nabi SAW datang, yakni datang baginda datang akan satu timbunan sampah berbuang bagi satu kaum. Nabi datang satu tempat nunggukan sampah sesuatu kaum, maka kencing lalu Nabi SAW kencing atasnya, yakni atas tempat himpunan sampah tersebut. Hal keadaannya, yakni hal keadaan baginda Nabi SAW berdiri, dalam keadaan berdiri Nabi kencing. Maka aku datangkan dia dengan air, mengambil air sembahyang. Maka pergilah aku kemudian daripada sudah aku letakkan air kesatnya, betul? Air? Aku letakkan air dekatnya supaya aku undur daripadanya dan biar ia menghabiskan qada hajatnya di belakang mataku. Maka menyeru ia akan daku hingga adalah aku berdiri di sisi tumitnya. Hadis ini cerita Rasulullah kencing di tempat himpunan sampah satu kaum. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman, seperti perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat lain, mereka akan berkhidmat untuk Nabi. Hudzaifah dalam kes ni, dalam peristiwa ini, dia bawakan untuk Nabi air untuk Nabi berwuduk selepas Nabi buang air. Kemudian bila Hudzaifah letak air, Hudzaifah pergi jauh dari Nabi supaya Nabi buang air, Hudzaifah tak nampak. Kan? Itu maksud dia. Kemudian bila Rasulullah selesai, Rasulullah panggil Hudzaifah dekat dengan Nabi. Sehingga kata Hudzaifah, aku berdiri di sisi tumit baginda Nabi SAW. Hadis ni yang penting, yang syahid hadis ni disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi, nak menunjukkan bagaimana di dalam hadis ini ada bukti menunjukkan Nabi pernah kencing berdiri. Nabi pernah kencing berdiri. Hadis ini kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis lebih asah yang diriwayatkan dia daripadanya alaihi salatu wassalam. Maknanya hadis ini di sisi Al-Imam Tirmizi adalah hadis yang sahih. Yang menunjukkan maksudnya ada hadis sahih yang menunjukkan Nabi SAW pernah kencing berdiri. Perkara 75, masalah kata dia, kencing berdiri dan khilaf ulama padanya. Manakala engkau hendak mengetahuikan
Hukum kencing berdiri pada mazhab Syafi'i, lihatlah masalah 73 yang telah kita nyatakan sebelum ni, iaitulah di sisi mazhab Syafi'i, hukum dia apa? Kencing berdiri makruh. Kencing berdiri makruh. Buat tak mengapa, tinggal dapat pahala. Kencing berdiri tidak mengapa, kalau kencing duduk dapat pahala. Itu maksud makruh. Itulah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan di sini menerangkan khilaf ulama salaf pada kencing berdiri itu. Kata Imam Nawawi. Lalu Syekh Idris Al-Marwawi dia nukilkan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Telah berkata Ibnul Munzir, kata Imam Nawawi, telah berkata Ibnul Munzir di dalam kitab Al-Ashraf, telah bersalahan ulama pada kencing berdiri. Maknanya para ulama sendiri telah berbeza pandangan dalam menetapkan hukum kencing berdiri. Maka telah sabit daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Zaid bin Thabit. Ni sahabat Nabi ni. Umar bin Al-Khattab, Zaid bin Thabit dan Ibnu Amr. Ibnu Amr. Dia tulis apa? Ibnu Amr. Bunyi dia Amr. Ibnu Amr. Dan Sahal Ibnu Sa'ad akan bahawasanya segala sahabat Nabi ada kencing berdiri. Maknanya ada riwayat daripada Umar, daripada Zaid bin Thabit, daripada Ibnu Amr, daripada Sahal bin Sa'ad yang menunjukkan sahabat Nabi, di kalangan sahabat Nabi ada di kalangan mereka yang kencing berdiri. Dan diriwayatkan demikian itu daripada Anas ibnu Malik dan Baginda Ali. Baginda Ali. Harumi itu apa? Dan Baginda Ali dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Dan lagi telah memperbuatkan dia oleh tabi'un. Demikian juga tabi'un. Para ulama yang mengaji agama dengan sahabat juga di kalangan mereka ada yang kencing berdiri. Seperti Ibnu Sirin dan Urwah Ibnu Zubair. Dan ada yang berkata makruh akan sebagai makruh yang bersangatan. Lihat masalah 76. Di kalangan ulama pula ada yang mengatakan makruh tu makruh yang bersangatan. Tegahan tu tegahan yang bersangatan. Mana ulama berbeza pandangan dalam masalah kencing berdiri ini. Tengok berikutnya perkara yang ke-76, masalah kencing berdiri tiada boleh jadi saksi. Sebahagian ulama berpandangan orang yang kencing berdiri tak boleh dijadikan saksi. Oh, berat tu. Tak boleh kencing berdiri. Habis kita semua tak boleh jadi saksi. Tapi itulah pandangan sebahagian ulama. Ya saudaraku, setengah daripada sahabat Nabi memakruhkan amat-amat kencing berdiri itu ialah Ibnu Mas'ud. Antara sahabat Nabi yang amat berpandangan, maksudnya berpandangan amat makruh perbuatan kencing berdiri itu adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan lain daripada sahabat Nabi seperti Asy-Sya'bi dan Ibrahim bin Sa'ad. Ini tabi'in yang juga berpandangan kencing berdiri itu bersangatan makruh. Maka Ibrahim bin Sa'ad tiada meluluskan jadi saksi akan orang yang kencing berdiri itu. Ibrahim bin Sa'ad ni bukan orang lekeh-lekeh di kalangan tabi'in yang tak bagi orang yang kencing berdiri jadi saksi. Kenapa? Kerana dia mencalarkan maruah. Kerana perbuatan tu mencalarkan maruah di sisi Ibrahim bin Sa'ad. Dan ada qaul yang lain iaitu bahawasanya jika seorang itu kencing berdiri pada tempat berterbangan air kencing, yang ni bila dia kencing menyebabkan air kencing itu pecik balik mai kat dia dan berbalik kepadanya, air kencing itu berbalik kepadanya, maka makruhlah ia berdiri. Sebahagian ulama yang lain kata hukum makruh ni datang apabila tempat dia kencing tu, kalau dia kencing berdiri menyebabkan air kencing tu percik balik kat dia, ketika itu baru makruh. Maka jika tiada berterbangan, maka tiada mengapa. Inilah perkataan Malik. Maknanya di sini apa dia bagi tahu? Di sisi mazhab Malik, kencing berdiri hukum dia harus. Melainkan jika tempat tu kita kencing berdiri menyebabkan air kencing akan percik datang balik kat kita, ketika itu baru makruh di sisi Malik, di sisi Imam Malik rahimahullah. Ulama berbeza pandangan, ada yang kata makruh, ada yang kata makruh bersangatan, ada yang kata orang kencing berdiri tak boleh jadi saksi.
Ada yang kata harus kencing berdiri seperti Imam Malik. Perkara 77. Masalah kencing berdiri dan takwil perbuatan Nabi. Sekarang ni kebiasaan Nabi kencing secara duduk. Kadang, dan ada riwayat yang menunjukkan Nabi kencing secara berdiri. Kenapa? Kenapa Nabi kencing secara berdiri? Maka para ulama cuba nak memahami kenapa Nabi kencing secara berdiri tersebut. Adalah hadis pada masalah 74, hadis yang menceritakan, hadis daripada Huzaifah ibn Yaman yang kita baca tadi. Nabi kencing berdiri di subatati qaumin, di tempat himpunan sampah satu kaum. Nah, menunjukkan Nabi ada kencing berdiri, maka kerana apa makruh kita memperbuatnya? Dah hadis Huzaifah menunjukkan Nabi pernah kencing berdiri, kenapa pula mazhab Syafi'i kata makruh? Itu yang nak jawab ni. Lalu dia kata adapun sebab makruh itu telah diterangkan pada masalah 73, dan adapun perbuatan Nabi itu beberapa ihtimal, yakni beberapa kemungkinan boleh kita tanggungkan. Pertamanya, sebab apa Nabi kencing berdiri di sisi mazhab Syafi'i? Pertamanya, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i bahawasanya orang Arab, apa ni? Orang Arab bahawasanya orang Arab menyenangkan dan menyembuhkan sakit pinggang dengan kencing berdiri. Orang Arab ni kalau ada sakit pinggang, cara nak sembuhkan sakit pinggang tu iaitulah dengan cara kencing berdiri. Ini perkataan siapa? Perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab tu Nabi kencing berdiri dalam hadis Huzaifah, kata Imam Syafi'i. Itu kemungkinan yang berlaku. Itu kemungkinan yang pertama. Maka yuhtamal Nabi kencing, disebut yuhtamal itu. Maka yuhtamal Nabi kencing berdiri itu kerana sakit pinggang dan menyembuhkan dengannya. Kerana itu Nabi kencing berdiri dalam hadis Huzaifah. Kerana Nabi nak merawat sakit pinggang baginda. Itu kemungkinan yang pertama. Yang keduanya, yuhtamal Nabi sakit bawah pelipatnya. Kemungkinan juga Nabi tak sakit pinggang, tapi Nabi kencing berdiri dalam Huzaifah disebabkan ada sakit pada pelipat kaki. Lalu Nabi kencing berdiri. Itu kemungkinan yang kedua. Hak ni dia nama sebagai takwil. Hak ni dinamakan sebagai takwil. Takwil ni semua ulama buat. Takwil maksudnya kita memahami Al-Quran ataupun hadis bukan pada zahir ayat. Itu nama dia takwil ataupun tafsir. Andai kan, takwil tafsir lah. Dia termasuk dalam tafsir. Sama dalam isu bab sentuh perempuan ni, batal wuduk ataupun tidak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia tidak mentakwilkan ayat Al-Quran yang berkata aula mastumun nisa, menunjukkan batal wuduk dengan sentuhan wanita. Dia tidak mentakwilkan ayat Al-Quran, dia memahami secara zahir ayat. Tetapi Al-Imam Syafi'i mentakwilkan hadis yang menunjukkan Nabi pegang Aisyah dengan takwilan mengatakan berlapik. Faham tak? Manakala mazhab Hanafi yang mengatakan menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wuduk, dia mentakwilkan ayat Al-Quran, iaitulah la mastum, itu membawa maksud bersetubuh. Tetapi dia tidak mentakwilkan hadis. Dia kata hadis kata pegang, pegang lah, tak habaq kata berlapik. Maka kita faham secara zahir. Semua ulama buat benda ni. Semua ulama buat benda ni. Dan perkara ni kita kena tahu benda ni merupakan khilaf yang mu'tabar. Perbezaan pendapat yang seseorang tidak menjadi sesat kalau dia berbeza dengan orang lain. Tak jadi sesat dalam masalah ni. Kita jangan bertindak ataupun buat perangai seperti sebahagian orang-orang Perak yang ada dalam negara kita ni, termasuk orang-orang agama. Hanya berbeza pandangan dengan mazhab Syafi'i. Ada orang kata sentuh wanita tidak membatalkan wuduk, terus tuduh orang tu sesat. Hak ni orang-orang Perak. Saya sebut kumpulan ni orang-orang yang Perak, tak pernah tengok pandangan ulama. Tuduh orang ni Wahabi lah, orang ni sesat hanya kerana berbeza pandangan dalam masalah fiqh, masalah furu' fiqh. Sedangkan para ulama ada alasan, masing-masing mereka memiliki dalil. Baik. Itu takwilan yang kedua di sisi mazhab Syafi'i. Yang ketiga kata dia
Sebab Nabi kencing berdiri itu kerana tiada dapatnya tempat boleh duduk oleh kerana kotor-kotor di situ. Sebab apa Nabi kencing berdiri? Disebabkan tempat tu kotor, tak boleh nak duduk. Maka terpaksa yakni terpaksa baginda Nabi berdiri di tepi timbun sampah dan kotor-kotornya. Kerana itu Nabi berdiri. Yang keempatnya adalah ia kencing berhampiran orang yang berdiri dekat dengannya. Ini andaian yang keempat. Maka tiada ia duduk supaya terpelihara apa tu? Lubang belakangnya. Daripada mengeluarkan angin. Sebab apa Nabi buat macam ni? Kerana Nabi kencing berhampiran orang yang berdiri dekat dengan baginda. Barangkali selain dari Nabi ada orang di situ. Kerana tu Nabi tak mau duduk, kerana biasanya bila kencing dalam keadaan duduk ni biasanya barangkali orang akan keluar angin sekali. Sebab tu kita sebut dalam hadis sebut Nabi bila nak buang air ni Nabi akan pergi jauh. Kenapa? Kerana tak mau bagi orang dengar bunyi-bunyi yang berkaitan dengan buang air, buang angin apa, Nabi tak dengar. Nabi tak suka orang dengar bunyi perkara tu. Kerana perbuatan buang air ni perkara yang jijik. Jadi jangan didengarkan kepada orang lain. Itu andaian yang keempat. Maka tiada ia duduk supaya terpelihara lubang belakangnya, yakni duburnya, daripada mengeluarkan angin. Yang kelimanya, yakni andaian yang kelima yuhtamal, ia kencing berdiri itu kerana hendak menunjukkan harus kencing berdiri pada sekali itu oleh kerana adatnya ia kencing duduk selama-lamanya. Andaian yang kelima ni iaitulah barangkali Nabi kencing berdiri kerana nak terang kepada umat bahawasanya harus kencing berdiri ni, tak ada tegahan. Dan inilah pandangan yang dipilih oleh beberapa ulama daripada Lujnah Fatwa Daimah Saudi. Iaitulah perbuatan Nabi itu menunjukkan Abang kata benda tu harus, bukan ada tegahan. Ada soalan? Yu'tabar. Apa tadi? Yuhtamal. Yuhtamal ni dipikul. Yuhtamal. Ihtimal kita memikul kefahaman. Yuhtamal dipikul kefahaman. Maksudnya kefahaman tu difahami secara sedemikian. Kebarangkalian dipikul kefahaman tu sedemikian. Yuhtamal. Maksud dia. Diandaikan boleh. Yuhtamal diandaikan. Yuhtamal diandaikan. Betul, diandaikan. Ihtimal ada andaian. Mana kita andaikan, kita agakkan Nabi buat sedemikian. Dalam hadis tak sebut secara jelas, tapi kita andaikan. Dan andai itu perlu kepada andaian kerana perbuatan Nabi kencing berdiri sedangkan kebiasaannya Nabi kencing duduk. Kenapa Nabi berdiri? Maka perlu diandaikan untuk difahami perbuatan Nabi SAW tersebut. Perkara 78, masalah mendekati orang kencing. Ya saudaraku, kalau seorang yang sedang kencing, maka harus seorang datang atau menanti dekatnya dengan dalil Nabi kita kencing telah didekati oleh sahabatnya seperti yang tersebut hadisnya dalam masalah 74. Tetapi mendekatinya itu dengan syarat jikalau ia kencing berdiri. Adapun jikalau ia kencing duduk, maka yang sunatnya jangan mendekati akan dia, bahkan sayugianya jauh daripadanya kerana yuhtamal ia hendak mengeluarkan angin daripada duburnya, maka barangkali tercium daripadanya bau yang busuk dan boleh jadi mendatang akan keaiban ke atasnya. Jelas tuan-tuan? Atau sebenarnya wallahu taala alam, kita nak mendekati orang yang sedang buang air ni kalau sampai ke satu tahap kita menghampiri dia menyebabkan kita nampak aurat dia, ketika itu tak boleh. Bahkan orang yang buang air itu, kalau orang datang dekat dengan dia sehingga menyebabkan orang tu nampak aurat dia, ketika itu dia kena cegah orang tu. Jangan datang. Sebab tu tadi Cikgu Nazri tanya tentang kencing berdiri di tandas awam yang di dinding tu kan, yang berdiri tu. Boleh tak boleh? Kalau tanya hukum boleh tak boleh? Kalau kita jamin aurat kita tak boleh dilihat oleh orang lain, maka hukum dia boleh. Hukum dia boleh.
Kerana kita nak kata tak boleh, apa alasannya? Tak ada tegahan. Tetapi kalau kita tak boleh beri jaminan aurat kita terlindung, maka ketika itu haram. Kerana apa? Kerana haram melihat aurat orang lain. Kita haram membiarkan aurat kita dilihat oleh orang lain, sekalipun orang lelaki. Kerana orang lelaki dengan orang lelaki ada batas aurat yang mesti dipelihara. Ini penting ni, ini kena tahu. Sebagian orang dia pergi, dia bukan ada keperluan pun, dia pergi jumpa tukang urut, dia urut seluruh badan. Orang lelaki ni selalu buat ni, orang lelaki. Dia urut seluruh badan, habis bulat dia, tak pakai baju dia. Tukang urut tu urut habis semua, tak boleh. Dia kata tak ada keperluan yang mendesak, sahaja nak try. Dia berbogel di hadapan tukang urut, tak boleh. Melainkan dia ada penyakit yang mendesak dia buat sedemikian, itu lain. Itu lain. Itu pun ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kalau dia sakit bahagian, bukan bahagian kemaluan, bahagian katalah paha ni, kaki, pangkal paha ni, bahagian itu sahaja yang dibuka, bukan sampai seluruh anggota aurat dia dibuka. Tak boleh. Tak boleh seumpama. Nah. Kemudian bab berikutnya kata dia babun filistitari andal hajah. Perkara yang 79 bab pada menyatakan melindungkan diri waktu qada hajat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila seseorang mau qada hajat, yakni kencing atau berak, tiadalah sayugianya bertabiat seperti apa tu? Hindu. Ini jangan bawa keluar ni. Yang ni apa dia kata? Kita ulang balik. Ketahuilah sekiranya ya saudaraku, apabila seseorang mau qada hajat, yakni kencing atau berak, tiadalah sayugianya bertabiat seperti Hindu. Apa tabiat Hindu itu? Iaitu bertinggung di tengah luas. Bertinggung di tengah luas dengan tiada memperdulikan orang-orang. Barangkali ni Hindu zaman Syekh Idris Marbawi. Barangkali mustahil dia sebut benda yang tak berlaku di depan dia. Di ya nun dal waw. Hindu macam nak bunyi dia. Dah Syekh Idris Marbawi orang Malaysia. Barangkali dia nampak orang Hindu zaman tu kot. Wallahu a'lam. Kita tak tahu, mustahil dia reka. Makanya tabiat tu awak main sampai sini lah dulu kan. Barangkali lah, tak mustahil. Kerana kalau Idris Marbawi nak tahu sampai India tu lagi mustahil. Kerana zaman tu lagi susah nak pergi India. TV-nya ada lah, tapi barangkali tak macam setiap rumah ada macam zaman sekarang ni. Wallahu a'lam. Tapi yang penting dia sebut di sini sedemikian dia sebut. Maka tabiat yang demikian itu tiada disukai oleh syarak. Itu tabiat orang Hindu di zaman Idris Marbawi. Adapun orang Islam sepatutnya tak lakukan perbuatan seperti itu, dengan kerana huduhnya dan tiada mempunyai maruahnya. Maka apabila hendak berak atau kencing, biarlah berlindung diri daripada mata orang dengan apa-apa dinding atau bonggol. Dengan apa-apa dinding atau bonggol, atau masuk ke dalam lopak yang dalam-dalam, atau di balik rumpun atau semak-semak dan sebagainya. Ini yang dinamakan sebagai al-istitar. Saya wallahu ta'ala alam, barangkali atas istitar, perintah supaya kita berlindung ni, marinya sebahagian orang kata pakai kepiah, galakkan pakai kepiah. Asalnya yang disuruh adalah istitar, yakni buang air berlindung. Kita melindungi diri kita dari pandangan orang ramai ketika buang air. Kerana perbuatan buang air itu perbuatan yang mengaibkan. Lalu agama suruh kita istitar. Agama suruh kita berlindung daripada pandangan orang. Sehingga kalau orang tengok, orang tak tahu siapa dia buang air tu. Kerana apa? Kerana menjaga maruah. Perkara 80, masalah berlindung diri
berlindung diri, berak atau kencing dan hadisnya. Sebenarnya masalah berlindung diri ini telah didatangkan oleh Tirmizi hadis mursal sahaja. Hadis mursal itu dia tu. Hadis mursal ni hadis yang dhaif. Hadis mursal adalah sejenis hadis yang dhaif. Maka ada hadis sahihnya telah meriwayatkan. Maka ada hadis sahihnya telah meriwayatkan akan dia oleh Muslim. Kalau hadis di sisi Tirmizi hadis mursal, hadis dhaif. Tetapi ada hadis sahih, tak ada dalam Tirmizi tetapi ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam sahihnya pada bab tasattur indal baul. Bab at-tasattur indal baul. Yang ada buku dia boleh buah baris. Bab at-tasattur, yakni berlindung ketika buang air kecil. Dengarlah bunyi hadis yang didatangkan oleh Tirmizi begini. An Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghendaki ia akan qada hajat, tiadalah ia, yakni tiadalah baginda Nabi mengangkat, yakni menyingkap akan kain baginda hingga hampir ia daripada bumi, yakni tiadalah dari jauh lagi sudah ia menyingkapkan kainnya. Bahkan apabila sudah tiada tempat qada hajat itu, maka bahkan apabila sudah tiba di tempat qada hajat itu, maka ia pun menyingkapkan kain dan duduk qada hajat. Nabi SAW apabila nak buang air, Nabi maksudnya bila hampir duduk baru Nabi angkat kain. Bukan duduk tengah berdiri angkat dah. Bukan macam tu. Petunjuk dia apa? Iaitulah suruh kita berlindung daripada buang air. Dan ada satu lagi riwayat Tirmizi, hadisnya seperti ini juga. Kemudian katanya, dan kedua-dua hadis ini mursal. Kedua-dua hadis ini mursal. Mursal ni dhaif lah. Salah satu ciri-ciri hadis yang dhaif. Perkara 81, masalah kencing, berak, berlindung dari orang dan hukumnya. Apa hukum? Kencing dan berak jauh daripada orang atau berlindung daripada orang. Dan adalah kencing, berak, berlindung dari mata orang itu sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Dengan dalil Nabi memperbuat yang demikian itu seperti barang yang di dalam hadis pada masalah 74, iaitu dipanggilnya Hudzaifah dekat dengannya supaya melindungkan dia daripada mata orang. Hudzaifah bila dia letak air wuduk untuk Nabi berwuduk selepas buang air, kemudian Hudzaifah pergi jauh. Tapi Nabi buat apa? Nabi panggil Hudzaifah. Untuk apa? Untuk Nabi berlindung dengan Hudzaifah. Maksudnya Nabi menjadikan Hudzaifah itu sebagai pelindung kepada Nabi. Maknanya Hudzaifah menghadap muka dia ke tempat lain dan dia duduk berhampiran dengan, Hudzaifah berdiri berhampiran dengan tumit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berlindung dengan Hudzaifah. Dan sebagai yang tersebut di dalam Sahih Muslim, kata Abdullah ibnu Ja'far, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan berlindung dengan qada hajatnya kepada tanah yang tinggi-tinggi atau perdu pohon tamar. Nabi bila buang air, Nabi akan berlindung di sebalik tanah tinggi, maksudnya di kawasan yang dinamakan sebagai ghaid, bukit pasir tu, ataupun Nabi berlindung di sebelah perdu pohon tamar. Babul istinja bil yamin. Bab pada menyatakan istinja dengan tangan kanan. Ada lagi masa? Bab pada menyatakan istinja dengan tangan kanan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, istinja itu bahasa Arab. Maka di dalam bahasa Melayu bermakna membasuh atau menyapu barang yang keluar dari dalam perut daripada angin atau berak. Daripada angin kan? Daripada angin atau berak. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah basuh atau sapu kencing dan berak. Sekalipun istinja ni pada hukum pada asal maksud dia basuh daripada angin dan berak, tetapi angin tak perlu dibasuh.
Maka yang dimaksudkan di sini dengan perkataan istinja ialah basuh selepas kencing dan berak. Itu maksud dia. Perkara yang ke-83, wallahu taala alam. Saya ingat sekadar itu saja. Insya-Allah kita sambung kuliah akan datang. Tuan-tuan jika ada persoalan dipersilakan. Ada apa-apa nak tanya?